Salam sejahtera, kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan tentang falsafah pendidikan negara dan generasi holistik. Falsafah pendidikan negara yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan sejak tahun 1988 bertujuan melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. FPN menjadi asas kepada sistem pendidikan kita dengan harapan melahirkan warga negara yang mampu menyumbang secara positif kepada masyarakat dan negara. Dalam pembentangan ini, kami akan meneroka bagaimana falsafah ini mempengaruhi kurikulum dan pendekatan pengajaran di Malaysia, di samping menilai keberkesanannya dalam melahirkan generasi yang holistik dan bersaing di peringkat global. Kami juga akan menyentuh beberapa aspek utama seperti pendidikan berasaskan nilai, STEM, teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Hidin. Saya akan menerangkan pengaruh dan penekanan falsafah pendidikan terhadap kurikulum bersepadu sekolah menengah iaitu KBSM. Kurikulum bersepadu sekolah menengah iaitu KBSM diperkenalkan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk menyediakan pelajar dengan berpengetahuan dan pemahaman yang relevan bagi menghadapi cabaran dunia modern. Bagi penekanan falsafah pendidikan terhadap kurikulum bersepadu sekolah menengah, yang pertama ialah falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK menekankan pendidikan penting sebagai alat untuk mencapai matlamat pembangunan negara. Oleh itu, pendidikan bukan sahaja dilihat sebagai proses penyampaian ilmu tetapi juga sebagai cara untuk membentuk nilai-nilai moral dan sikap positif dalam kalangan pelajar. Yang kedua pula ialah penekanan terhadap kemahiran abad ke-21, pemikiran kritis, kreativiti dan kemahiran komunikasi. Dengan cara ini, kurikulum bersepadu membantu memastikan bahawa pelajar bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga bersedia untuk menghadapi cabaran dunia sepenuhnya. Bagi pengaruh falsafah pendidikan terhadap kurikulum bersepadu sekolah menengah, iaitu KBSM, yang pertama ialah melalui pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar. Dalam KBSM, pendekatan ini diterapkan melalui aktiviti pembelajaran yang melibatkan penyelesaian masalah, kerja kumpulan dan projek-projek yang membolehkan pelajar meneroka pengetahuan secara aktif. Dan yang kedua, melalui aktiviti pembelajaran yang melibatkan penyelesaian masalah, kerja kumpulan dan projek-projek. Ini akan membolehkan pelajar meneroka pengetahuan secara aktif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, saya Sahira binti Saflan yang akan menyambung bahagian seterusnya iaitu berkaitan kurikulum bersepadu sekolah menengah. KBSM terbahagi kepada 3 komponen utama. Yang pertama sekali adalah komponen teras iaitu mata pelajaran yang wajib diambil oleh pelajar seperti Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang kedua adalah komponen elektif yang merujuk kepada mata pelajaran pilihan berdasarkan aliran dan minat. Contohnya fizik dan kimia bagi aliran sains. Yang terakhir adalah komponen co-kurikulum iaitu aktiviti yang dilakukan luar bilik darjah. Sebagai contoh, badan beruniform, kelab dan persatuan ataupun sukan dan permainan. KBSM juga bertujuan untuk menanam nilai-nilai murni dan memperluaskan pengetahuan ilmiah seseorang. Maka berdasarkan keperluan tersebut, pelaksanaan KBSM banyak menumpukan kepada perkembangan potensi individu yang sehat dan bersepadu. Unsur-unsur dan penekanan ini banyak dikaitkan dalam pendidikan di sekolah. Oleh itu, KBSM adalah usaha bersepadu dan berstruktur untuk melahirkan generasi yang cemerlang secara holistik. Namun, pelaksanaan KBSM perlu diperkemaskan lagi dengan mengambil kira perubahan global dan teknologi serta keperluan pelajar pada masa kini. Sekian dari saya. Terima kasih. Pendidikan berasaskan nilai. Pendidikan di Malaysia berasaskan nilai selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan melahirkan individu seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Sistem ini bukan saja fokus kepada akademik tetapi juga nilai-nilai murni untuk membentuk generasi holistik dan berdaya saing global. Pendidikan berasaskan nilai di Malaysia berprinsip kepada kepercayaan kepada Tuhan yang diterapkan melalui nilai-nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab dan disiplin. Mata pelajaran pendidikan Islam menekankan nilai seperti belas kasihan dan amanah, manakala mata pelajaran pendidikan moral menyamai keadilan, toleransi dan hormat menghormati. Selain itu, pendidikan berasaskan nilai membangun murid secara menyeluruh merangkumi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
Pendidikan jasmani menekankan gaya hidup sehat. Sesi kaunseling membantu mengurus emosi, pendidikan agama membentuk kerohanian, manakala pendidikan intelek mengasah pemikiran kritikal, serta aktiviti sosial memupuk kerjasama dan toleransi. Seterusnya, melalui pendekatan elemen merentas kurikulum yang memperkukuh nilai murni dalam semua mata pelajaran. Contohnya, mata pelajaran sains mengajar menghargai alam semula jadi melalui kesedaran isu ekosistem, manakala mata pelajaran bahasa menekankan komunikasi sopan dan penghormatan budaya. Pendekatan ini memastikan nilai diterapkan secara holistik untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Pendidikan berasaskan nilai juga menekankan nilai tradisional tempatan seperti kerjasama melalui aktiviti sekolah dan komuniti, serta amat menghormati dalam interaksi pelajar. Budi bahasa dan akhlak diajar dalam mata pelajaran civic dan pendidikan moral untuk memastikan pelajar menghargai nilai tradisional sambil mengangkatkan identiti budaya. Akhir sekali, aktiviti co-curriculum di mana ia memperkukuh nilai seperti kerja berpasukan, tanggung jawab dan disiplin melalui unit beruniform. Program hikmat masyarakat mengajar nilai kemanusiaan, manakala aktiviti sukan memupuk keseramakan, keadilan dan kerjasama. Aktiviti ini membantu pelajar mengamalkan nilai murni dan membina jati diri kukuh. Seterusnya ialah pemerkasaan STEM. Dengan perkembangan global yang pesat, khususnya dalam bidang teknologi, pendidikan STEM iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik menjadi fokus utama untuk menyediakan generasi muda bagi menghadapi cabaran dunia moden. STEM bukan sekadar bidang pengajian tetapi menjadi platform untuk pembangunan kemahiran penting seperti kreativiti, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Salah satu elemen utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah melahirkan individu yang bukan sahaja berilmu tetapi juga berakhlak mulia. Oleh itu, nilai-nilai murni seperti etika, tanggungjawab sosial dan kesedaran moral diintegrasikan ke dalam kurikulum STEM. Sebagai contoh, pelajar diberi pendedahan kepada impak negatif teknologi seperti pemanasan global, pencemaran plastik dan kebocoran data. Melalui pembelajaran berasaskan projek, pelajar digalakkan menghasilkan ciptaan lestari seperti penepis air murah atau sistem tenaga mesra alam. Melalui pendekatan ini, pelajar dapat memupuk tanggungjawab terhadap masyarakat dan alam sekitar sambil membangunkan kemahiran teknikal. Selain itu, falsafah pendidikan kebangsaan juga menekankan pembangunan kebolehan intelek pelajar melalui pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif. Dalam STEM, kemahiran berfikir alas tinggi atau KEBAT diterapkan melalui aktiviti seperti kajian kes, eksperimen, dan penyelesaian masalah dunia nyata. Guru digalakkan memberi soalan terbuka untuk menggalakkan pelajar berfikir di luar kotak, membina hujah logik, dan menganalisis isu kompleks dunia sebenar. Seterusnya, keberkesanan pemerkasaan STEM dalam melahirkan generasi holistik dan berdaya saing global. Hal ini dapat dilihat dengan menjadikan STEM sebagai platform pembangunan holistik. Pemerkasaan STEM bukan sekadar bertujuan menghasilkan pelajar yang mahir dalam bidang teknikal, tetapi juga individu yang holistik. Aktiviti STEM sering melibatkan gabungan aspek kognitif, emosi, dan sosial pelajar. Contohnya, pembelajaran berasaskan projek melibatkan kerja kumpulan, di mana pelajar perlu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Situasi ini membantu membina kemahiran komunikasi, empati, dan kepimpinan dalam kalangan pelajar. Selain itu, keberkesanannya dapat dilihat dengan meningkatkan daya saing global pelajar. Dalam era globalisasi, pendidikan STEM menjadi kunci utama untuk memastikan pelajar Malaysia mampu bersaing dengan rakan sebaya di seluruh dunia. STEM menyediakan pelajar dengan kemahiran abad ke-21 seperti penguasaan teknologi, analisis data, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Sebagai contoh, pelajar yang menguasai pengertian komputer atau kecerdasan buatan mempunyai kelebihan besar dalam pasaran kerja global. Tambahan pula, pengalaman pelajar dalam menyertai program antarabangsa seperti pertandingan robotik membantu mereka membina rangkaian antarabangsa dan pendedahan budaya yang lebih luas. Hai, nama saya Nurul Natasha Bilqis binti Hamzah, nombor matrik BC 231108284. Saya akan menerangkan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran menekankan pembelajaran seumur hidup seiring dengan perubahan teknologi. Ini diterjemahkan melalui pengintegrasian teknologi dalam kurikulum serta pendekatan pengajaran bagi membentuk pelajar yang berpengetahuan tinggi. Dengan bantuan teknologi, guru Malaysia telah beralih daripada menggunakan kaedah tradisional kepada pendekatan berpusatkan pelajar. Guru kini boleh menggunakan kaedah pengajaran yang lebih menarik dan produktif berkat daripada penggunaan teknologi seperti realiti maya, platform internet dan perisian pembelajaran interaktif. Dengan ini dapat ditegaskan bahawa pelajar menjadi lebih bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka apabila mereka menggunakan teknologi ini. Walaupun teknologi dalam pendidikan mempunyai banyak kelebihan, tetapi masih terdapat halangan yang perlu ditangani. Jurang digital antara murid di kawasan bandar dan luar bandar merupakan salah satu masalah yang paling utama. Disebabkan akses terhad kepada peranti digital dan internet, pelajar di lokasi terpencil kadangkala tidak mempunyai kemungkinan pendidikan yang sama. Walau bagaimanapun, teknologi telah menunjukkan kejayaan dalam mewujudkan generasi kanak-kanak yang serba lengkap dan berdaya saing pada skala global. Melalui penggunaan platform seperti Massive Open Online Course, pelajar boleh mengembangkan perspektif mereka bagi belajar daripada profesional di seluruh dunia dan mereka boleh mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat. Teknologi bukan sahaja membantu dalam bidang akademik tetapi juga membina kemahiran penting seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah,
dan komunikasi yang amat diperlukan dalam skop kerja pada hari ini. Oleh itu, adalah perlu untuk mengambil beberapa tindakan untuk menjamin bahawa teknologi boleh digunakan dengan potensi sepenuhnya. Untuk menjadi mahir dengan teknologi terkini, guru juga harus mendapat latihan yang berterusan. Dengan itu, kerajaan juga perlu memperbaiki infrastruktur teknologi di kawasan pedalaman bagi mengurangkan jurang digital. Secara keseluruhannya, falsafah pendidikan Malaysia telah berjaya mempengaruhi penggunaan teknologi dalam pendidikan sekaligus menyumbang kepada pembentukan pelajar yang holistik serta berdaya saing. Dengan usaha yang berterusan untuk mengatasi cabaran ini, teknologi dapat menjadi pemangkin dalam mencapai matlamat pendidikan yang lebih berkualiti dan inklusif. Sekian, terima kasih. Falsafah pendidikan Malaysia menekankan pembelajaran sepanjang hayat, merangkumi pembelajaran formal, informal dan tidak formal. Ia bertujuan membolehkan individu terus belajar dan mengembangkan kemahiran mereka dalam dunia yang sentiasa berubah. Kurikulum berdasarkan falsafah pendidikan Malaysia bersifat fleksibel dan inklusif, memastikan akses pendidikan untuk pelajar dari pelbagai latar belakang. Sistem PPPT memberi pengiktirafan kepada pengalaman dan kemahiran individu, memudahkan mereka melanjutkan pengajian atau meningkatkan kelayakan. Pendekatan pengajaran berpusatkan pelajar menggalakkan penglibatan aktif melalui pembelajaran kolaboratif, projek dan berasaskan masalah. Ini membangunkan kemahiran kritis, kreatif serta menjadikan pelajar berdikari dan bertanggung jawab. Falsafah pendidikan Malaysia mengintegrasikan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, dan komunikasi dalam kurikulum. Ini bertujuan melahirkan individu berpengetahuan adaptif dan inovatif untuk menghadapi cabaran global. Falsafah pendidikan Malaysia menekankan pembangunan karakter dan nilai moral melahirkan individu yang cemerlang, bertanggung jawab, dan beretika. Penekanan ini menghasilkan generasi holistik yang memahami tanggung jawab sosial dan menyumbang kepada masyarakat. Falsafah pendidikan Malaysia menekankan pembelajaran sepanjang hayat, fleksibiliti kurikulum, pendekatan berpusatkan pelajar, dan pembangunan karakter untuk melahirkan generasi holistik dan berdaya saing global. Keberkesanannya bergantung pada pelaksanaan konsisten serta sokongan kerajaan, institusi pendidikan, dan masyarakat. Salam sejahtera, sekarang saya akan membincangkan tentang pembangunan kemahiran insania. Kemahiran insania merujuk kepada keupayaan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berkesan dalam pelbagai situasi. Kemahiran ini penting bukan saja dalam pendidikan, tetapi juga dalam kerjaya dan kehidupan sosial. Ia bertujuan untuk membentuk individu yang holistik, berdaya saing dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial, juga dikenali sebagai JERIS. Terdapat 3 elemen utama dalam kemahiran insania. Pertama, kemahiran komunikasi. Kemahiran ini membantu pelajar menyampaikan ide secara jelas dan berkesan, sama ada secara lisan ataupun bertulis. Melalui aktiviti seperti perbincangan dan pembentangan, pelajar dapat menjana kreativiti dan inovasi. Kedua, kemahiran kepimpinan. Elemen ini melatih pelajar untuk memikul tanggung jawab, bekerja dalam kumpulan, dan menghadapi cabaran dengan berkesan. Aktiviti kokurikulum di IPTA memberi peluang kepada pelajar untuk membina kemahiran ini. Ketiga, kemahiran penyelesaian masalah. Kemahiran ini melibatkan keupayaan untuk menganalisis masalah, mengenal pasti cabaran, dan juga mencari penyelesaian kreatif. Kemahiran ini penting untuk menangani situasi dalam dunia moden. Kemahiran insania sangat berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan, kerana FPK menekankan pembangunan insan secara menyeluruh melalui aspek JERIS. Dalam pengajian IPTA, kemahiran insania diterapkan melalui aktiviti kokurikulum dan pembelajaran untuk melahirkan pelajar yang bukan saja cemerlang akademik, tetapi juga berketerampilan dalam semua aspek. Perkara ini penting untuk melahirkan generasi yang mampu memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemajuan negara. Seterusnya adalah pelaksanaan kemahiran insania dalam setiap pendidikan yang telah diterapkan dalam setiap pendidikan Malaysia melalui kegaitan kurikulum. Jadi, aktiviti kurikulum ini adalah sangat penting dalam setiap proses pengajian di semua peringkat, terutamanya di IPT, bagi mewujudkan insania dalam kalangan pelajar. Jadi, pihak kementerian juga dia telah menawarkan bagi setiap IPT untuk menetapkan dalam menawarkan kursus kurikulum bagi memastikan pelajar-pelajar akan diberikan peluang untuk meningkatkan kualiti dan juga kemahiran mereka. Justru itu, kecekapan mereka dalam kerja pasukan adalah sangat penting dalam berbanding daripada kerja secara individual. Hal ini disebabkan oleh sektor kerjaya graduan akan dinilai berdasarkan kebolehan dan juga bekerja dalam sebuah satu organisasi dalam setiap kumpulan berganding mahu antara satu sama lain untuk mencapai matlamat. Kesimpulannya di sini, FPN telah berjaya untuk mengarahkan setiap pendidikan ke arah pembangunan yang holistik dan juga kejayaan yang sangat signifikan. Walaupun hal ini amat mencabar pelaksanaan inisiatif dalam pembelajaran abad ke-21 ini,
dan juga pengintegrasi STM dan juga pendidikan yang berdasarkan dalam penilaian yang dapat memberikan landasan yang sangat kukuh bagi membentukkan satu generasi yang boleh sangat berdaya dalam satu peringkat global. Jadi pencapaian yang penuh ini amat diperlukan komitmen berterusan dalam meningkatkan satu kurikulum, cara pengajaran dan juga infrastruktur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi tentang inklusi dalam pendidikan. Inclusivity adalah teras utama dalam membentuk sistem pendidikan yang adil dan berkualiti, sejajar dengan aspirasi negara dan dunia. Prinsip dan matlamat inclusivity, falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK, adalah utama dalam pendidikan di Malaysia. FPK bertujuan melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Yang penting, ia menekankan pendidikan tanpa diskriminasi, memberi peluang sama rata kepada semua pelajar. Ini selaras dengan matlamat pembangunan lestari, yaitu SDG 4 oleh UNESCO, yang menyeru pendidikan berkualiti untuk semua. Inclusivity menghormati kepelbagaian merangkumi etnik, agama, sosioekonomi, serta keupayaan fizikal dan mental. Selain itu, pelaksanaan dan cabaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai dasar untuk memupuk pendidikan inklusif. Antaranya ialah program pendidikan khas untuk pelajar autisma, masalah pembelajaran dan kecacatan fizikal, dasar pendidikan inklusif yang membolehkan pelajar berkeperluan khas belajar bersama arus perdana. Inisiatif seperti skim bantuan buku teks, rancangan makanan tambahan yaitu RMT, dan pemberian peranti teknologi untuk membantu pelajar kurang berkemampuan. Namun, pelaksanaan ini tidak terlepas daripada cabaran seperti kekurangan infrastruktur terutamanya di kawasan pedalaman. Yang kedua yaitu kekurangan guru terlatih dalam pengurusan kelas inklusif. Yang ketiga yaitu stigma masyarakat terhadap pelajar berkeperluan khas. Semua cabaran ini menghalang usaha mencapai pendidikan inklusif sepenuhnya. Cadangan dan harapan masa depan untuk mengatasi cabaran ini yaitu kerajaan perlu meningkatkan pelaburan dalam membangunkan infrastruktur pendidikan, terutama di kawasan luar bandar. Latihan guru perlu diperkukuh dengan model khusus bagi pengurusan kelas inklusif. Kempen kesedaran juga harus dilakukan secara berterusan untuk menghapuskan stigma dan memupuk penerimaan. Dengan usaha bersama daripada semua pihak, pendidikan inclusivity dapat menjadi asas masyarakat yang bersatu padu, kompetitif dan progresif. Ini bukan sahaja memenuhi aspirasi FPK, tetapi juga menyokong agenda pembangunan global. Sebagai kesimpulan, pendidikan inclusivity bukan sekadar tanggung jawab kerajaan, tetapi tanggung jawab kita semua. Marilah kita bergandeng bahu untuk memastikan pendidikan berkualiti dapat dinikmati oleh setiap individu tanpa diskriminasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, saya akan membentangkan keberkesanan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dalam membangunkan generasi Malaysia yang holistik, berakhlak mulia dan berkemahiran abad ke-21. Pertama, FPK berkesan dalam melahirkan generasi holistik yang menekankan pembangunan jasmani, emosi, rohani dan intelek, JERI. Pendekatan ini memastikan pelajar berkembang secara menyeluruh. Sebagai contoh, pelaksanaan pendidikan yang selari dengan aktiviti kokurikulum membentuk rakyat yang seimbang, bertanggungjawab dan berkepribadian unggul. Perkara ini turut disokong dalam kajian Al-Hudawi et al. 2014. Falsafah ini membolehkan pelajar menyumbang kepada keluarga, masyarakat dan negara. Yang kedua, FPK memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak mulia dan nilai sejagat. Subjek seperti pendidikan Islam, pendidikan moral, dan pendidikan sivik membantu pelajar memahami dan mengaplikasikan nilai perpaduan, toleransi, dan keharmonian sosial. Balakrishna 2021 menegaskan bahawa pelajaran sivik yang diterapkan dalam pelbagai subjek mampu meningkatkan perpaduan dalam masyarakat majmuk dan memastikan keharmonian negara. Seterusnya, FPK juga berjaya dalam pembangunan kemahiran abad ke-21 yang menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, kreativiti dan literasi digital. Teknologi seperti pendekatan flipped classroom membantu pelajar menguasai kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT. Dalam kajian Zainuddin dan Pereira 2019 menyatakan pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar untuk bersedia menghadapi cabaran globalisasi yang semakin kompleks. Kesimpulannya, FPK terbukti relevan dan berkesan dalam melahirkan generasi yang holistik, berakhlak mulia dan berkemahiran tinggi. Melalui penerapan nilai sejagat dan teknologi, falsafah ini menyediakan asas kukuh untuk membangunkan individu yang mampu menyumbang kepada kemajuan masyarakat dan negara. Sebagai rumusan, falsafah pendidikan negara telah memainkan peranan yang besar dalam membentuk hala tuju pendidikan Malaysia dengan pelaksanaan kurikulum berasaskan nilai, pemerkasaan STEM, integrasi teknologi dan penekanan terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Sistem pendidikan kita telah berjaya melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang secara akademik tetapi juga seimbang dalam aspek emosi, sosial dan kerohanian. Dengan usaha kolektif daripada kerajaan, pendidikan, masyarakat dan pelajar itu sendiri, matlamat FPN untuk membentuk generasi muda yang bertanggungjawab, berinovasi dan bersaing di peringkat global dapat direalisasikan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.